الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Muslimin sedang Jumaah yang berbahagia, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada tuan-tuan yang hadir pada petang ini untuk sama-sama melaksanakan salat fardu Jumaah. Marilah sama-sama kita mempertingkatkan keimanan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melakukan segala suruhan Allah dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam golongan yang akan mendapat kejayaan sama ada di atas dunia ini ataupun di akhirat kelak. Dan sama-samalah kita memperbanyakkan bekalan sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah bahawasanya sebaik-baik bekalan ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Muslimin sedang Jumaah yang berbahagia, kehidupan yang abadi ialah kehidupan di akhirat nanti. Oleh kerana itu, jadikanlah diri kita sewaktu di atas dunia ini seperti kehidupan seorang pengembara yang hanya singgah di satu-satu tempat untuk mengumpul bekalan sebagai bekal untuk perjalanan yang sangat jauh. Itulah perjalanan menuju ke hari akhirat, yang mana kita akan kekal abadi di sana nanti. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun waladdarul akhiratu khairun lilladzina yattaqun afala ta'qilun. Sadaqallahul azim. Surah Al-An'am ayat 32. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, tidaklah kehidupan dunia ini hanyalah merupakan permainan dan juga hiburan, dan ingatlah bahawasanya kehidupan akhirat merupakan kehidupan yang kekal abadi bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kamu berfikir? Tuan-tuan muslimin yang dirahmati sekalian, oleh kerana itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Abdullah ibnu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah ibnu Umar, wahai Abdullah, hendaklah kamu menjadikan kehidupan dunia kamu hanya seperti seorang asing yang singgah di satu tempat yang asing baginya, ataupun seperti seorang pengembara yang mengembara ke satu-satu tempat, kemudian dia akan kembali ke tempat asalnya yang abadi, yakni akhirat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati sekalian, oleh kerana itu, untuk memastikan kita melakukan banyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekalan kepada kita apabila kita sampai di hari akhirat nanti, ialah kita perlu memikirkan beberapa persoalan dan bertanyakan beberapa persoalan kepada diri kita. Mudah-mudahan kita dapat menjawabnya dengan tepat, dan dengan jawapan yang tepat itu kita akan menjadi seorang manusia yang bersyukur dengan segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dikurniakan kepada kita, dan kita akan menjadi seorang manusia yang sentiasa berhati-hati untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhkan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati sekalian, persoalan yang pertama yang perlu kita tanyakan kepada diri kita, setiap manusia perlu bertanya kepada dirinya sendiri, daripada apakah ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah ia diciptakan daripada seketul emas, ataupun diciptakan daripada seketul perak, ataupun gansa, ataupun intan, ataupun berlian yang bernilai di sisi manusia, ataupun ia diciptakan selain daripada itu? Untuk menjawab persoalan ini, maka Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lampau telah memberi keterangan kepada manusia asal usul kejadian mereka dalam ayat-ayat yang begitu banyak. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik. Sadaqallahul azim. Surah At-Tariq ayat 5. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, maka hendaklah seorang manusia itu melihat, memikirkan, bertanya daripada apakah ia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawabnya, khuliqa mimma indafik, ia dicipta daripada air yang memancar. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, allazi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Sadaqallahul azim. Surah As-Sajdah ayat 7. Firman Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala yang memperelokkan kejadian makhluknya, manusia ini, dan ia memulakan kejadian manusia ini daripada tanah. Kemudian anak cucu Nabi Adam alaihi salam dicipta min sulalatin mimma immahin, daripada saringan air yang sangat hina. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati sekalian, apabila kita melihat
dan kita mengetahui bahawasanya kita merupakan satu makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala daripada benda yang sangat hina yang tidak ada nilai kepada manusia, maka kita perlu sadar, kita perlu menghinakan diri kita di depan Allah Subhanahu wa taala, dan kita perlu mensyukuri segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka kita tidak boleh termasuk dalam golongan yang sombong, yang angkuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang sombong dan angkuh dengan Allah Subhanahu wa taala? Mereka ialah, di antaranya ialah orang-orang yang tidak pernah menjejakkan kaki mereka ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun masjid dekat dengan rumahnya, tetapi ia tidak pernah menjejakkan kakinya ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia datang pun di hari Jumaat untuk solat Jumaat, itu pun datang semata-mata untuk solat sahaja. Di waktu Tok Bilal untuk mengiqamahkan untuk solat, walaupun dia datang awal, tetapi tidur waktu khutbah dikumandangkan, khutbah disampaikan. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati sekalian, orang-orang yang sombong ialah orang-orang yang tidak pernah meletakkan punggungnya di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, di surau-surau untuk mengambil mutiara-mutiara ilmu yang disampaikan oleh alim ulama. Orang-orang yang sombong ialah orang-orang yang tidak mempedulikan perintah Allah Subhanahu wa taala, sama ada menutup aurat dan sebagainya. Ini maksud orang-orang yang sombong dengan Allah Subhanahu wa taala, sebab ia merasakan dirinya dicipta daripada seketul emas, ia merasakan dirinya dicipta daripada seketul perak, gansa, intan dan berlian. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati sekalian, oleh kerana itu kita perlu meramaikan rumah Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan diri kita ni hina yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita jangan sombong dengan Allah sehingga kita tidak kenal tikar sembahyang, kita tidak kenal rumah Allah Subhanahu wa taala, kita tidak kenal Tok Imam, kita tidak kenal Tok Bilal, dan kita tak kenal pun ustaz-ustaz yang mengajar di masjid, di surau tempat kita berada. Maka ingatlah tuan-tuan muslimin yang dirahmati sekalian, kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala daripada benda yang hina, maka tidak perlu sombong dan angkuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati sekalian, itu persoalan yang pertama yang perlu kita tanya dan perlu kita jawab sendiri. Kita adakah termasuk dalam golongan yang mensyukuri nikmat Allah, ataupun kita termasuk dalam golongan yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin sedang Jumaah yang berbahagia, yang kedua persoalan yang perlu kita tanya kepada diri kita sendiri, untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Adakah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk makan, untuk minum, untuk berkahwin? Ataupun kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk mengejar seberapa banyak kemewahan dunia, atau bagaimana? Maka persoalan ini sudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pencerahan yang terbaik yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Surah Az-Zariyat ayat 56. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, tidak aku ciptakan jin dan manusia ini, hikmah dia ialah semata-mata untuk mengabdikan diri kepadaku. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati sekalian, jangan lupa tujuan Allah Subhanahu wa taala ataupun hikmah Allah Subhanahu wa taala mencipta makhluk kita, makhluk manusia ini, ialah semata-mata untuk mengabdikan diri kepadanya, dengan arti kata melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati sekalian, apabila manusia ini
nak melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia tidak lepas daripada salah satu daripada 3 golongan manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, summa awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biiznillahi dzalika huwal fadlul kabir. Sadaqallahul azim. Surah Fatir ayat 32. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, kemudian kami wariskan Alkitab, yakni Al-Quranul Karim, kepada manusia-manusia yang kami pilih dalam kalangan hamba-hamba kami. Di antara mereka yang pertama ialah orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Yang kedua ialah orang-orang yang bersederhana dalam amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, muqtasid. Dan golongan yang ketiga ialah golongan yang bersegera untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan itulah kelebihan dan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada hamba-Nya. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati sekalian, kita lihat 3 golongan ini, maka pastikan kita menjadi salah satu daripada mereka, menjadi 2 daripada 3, dan jangan menjadi salah satu yang termasuk dalam golongan yang menzalimi diri mereka sendiri. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati sekalian, 3 golongan ini akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga, tetapi 2 daripadanya akan dimasukkan ke syurga secara langsung, dan salah satunya akan masuk syurga kalau diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan masuk neraka terlebih dahulu dan diazab sehinggalah habis dosa-dosa yang dilakukan, kemudian dikeluarkan kembali untuk dimasukkan ke dalam syurga. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati sekalian, golongan yang pertama, golongan yang tidak boleh masuk syurga secara langsung kalau tidak diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah golongan yang dinamakan zalimun li nafsi, golongan yang menzalimi diri mereka sendiri. Dan inilah majoriti hamba Allah Subhanahu wa taala, golongan yang menzalimi diri mereka sendiri. Mereka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan solat 5 waktu, mereka berpuasa Ramadan, dan dalam masa yang sama mereka bermain judi, dalam masa yang sama mereka minum arak, dalam masa yang sama mereka berzina, dalam masa yang sama mereka tidak meninggalkan dosa-dosa kecil. Secara berterusan dilakukan oleh mereka. Inilah golongan yang dikatakan zalimun li nafsi, golongan yang menzalimi diri sendiri, yang akan ditimbang amalan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Jangan masuk golongan ini. Golongan yang kedua ialah golongan muqtasid, golongan yang sederhana, yang hanya melakukan amalan-amalan fardu, solat fardu, puasa bulan Ramadan, zakat, haji, amalan-amalan fardu sahaja. Dalam masa yang sama mereka tidak melakukan amalan-amalan sunat. Maka golongan ini sudah memadai untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, sebab mereka meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi kepada salah seorang sahabatnya, Nu'man, yang bertanya kepada Nabi, adakah memadai dengan aku melakukan amalan fardu sahaja, aku solat 5 waktu sahaja, aku berpuasa Ramadan sahaja, aku menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aku mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aku tidak menambahnya lebih daripada itu. Adkhulul jannah. Adakah aku boleh masuk syurga? Qala, maka jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na'am, ya, kamu sudah layak untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati sekalian, tetapi tidak memadai jika sekiranya kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang hanya melakukan amalan-amalan fardu. Kita mesti tingkatkan kepada peringkat yang paling baik, sabiqum bil khairat,
ialah orang-orang yang bersegera untuk melakukan amal kebajikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini golongan-golongan yang melakukan amal ibadah yang fardu, dalam masa yang sama mereka melakukan amalan-amalan sunat. Mereka solat fardu, mereka solat sunat. Mereka berpuasa fardu, mereka berpuasa sunat, dan mereka melakukan amalan-amalan sunat yang lain, baca Quran, zikir dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama mereka tidak melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak melakukan perkara-perkara yang dimakruhkan oleh agama. Maka inilah golongan sabiqum bil khairat, golongan yang terbaik. Maka eloklah kita mempersiapkan diri, memasukkan diri kita ke dalam golongan sabiqum bil khairat. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati sekalian, dalam kegairahan kita melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kita lupa, kita perlu pastikan amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk memastikan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sekurang-kurangnya kita melakukan dua perkara. Yang pertama sekali ialah apabila kita melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sifat riak untuk menunjuk-nunjuk kepada manusia. Sebab inilah sifat yang paling ditakuti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkena kepada umatnya sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya perkara yang paling aku takut terkena pada diri kamu ialah syirik yang kecil. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah. Maka sahabat-sahabat bertanya, apa dia syirik kecil itu wahai Rasulullah? Qala, maka jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ar-riya. Riya ialah kita melakukan amal kepada Allah Subhanahu wa taala hanya di hadapan manusia, tetapi di belakang manusia kita terlalu malas untuk melakukannya. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati sekalian, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita pastikan amal ibadah kita ini bertepatan dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Salat kita salat yang betul dengan syariat. Puasa kita puasa yang betul dengan syariat. Baca Quran kita baca Quran yang betul apa dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan semua ini tidak akan datang bergolek kepada kita kecuali kita melazimi kuliah-kuliah ilmu, sama ada kuliah maghrib, sama ada kuliah subuh, sama ada kuliah duha, dan mana-mana kuliah yang memberi pencerahan ilmu kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat meletakkan, melabuhkan punggung kita di majlis-majlis ilmu untuk mendapat ilmu-ilmu yang nak memastikan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Surah Al-Taubah ayat 105. Firman Allah Subhanahu wa taala bermaksud, maka hendaklah kamu melakukan amalan. Allah Subhanahu wa taala akan melihat amalan kamu. Nabi Muhammad SAW akan melihat amalan kamu, dan orang-orang beriman akan melihat amalan kamu. Kemudian amalan kamu akan ditunjukkan oleh Allah, ditunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kamu lakukan di hari akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم زد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على خير عبادك وأشرف عبادك أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله من سماء اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك مولانا الملك المؤتسم بالله محب الدين السلطان توانكو صالح الدين ابن المرحوم السلطان بدليشة وجميع الأسرة الملكية اللهم وفقهم للسداد وأصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى لهم خير ذاد وإنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة.